Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk ke bab pertama kita dalam silibus Sains Tingkatan 3, iaitu rangsangan dan gerak balas. Hari ini kita akan mempelajari subtopik yang pertama, iaitu sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaras fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui suatu proses. Daripada nota ini, apa yang kita dapat simpulkan ialah sistem saraf manusia mengawal 1. Penglihatan, 2. Pemikiran, 3. Pergerakan badan, 4. Sistem saraf manusia, 5. Mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalaman badan, dan yang keenam, mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam. Kita ada 6 fungsi sistem saraf manusia secara umum. Struktur sistem saraf manusia terbahagi kepada 2, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Ini adalah gambar rajah sistem saraf manusia. Terdiri daripada otak, saraf tunjang, saraf kranium dan juga saraf spina. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang, manakala sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan juga saraf spina. Fungsi sistem saraf manusia. Pertama, mengesan rangsangan. Kedua, menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Ketiga, mentafsir impuls. Dan yang keempat, menghasilkan gerak balas yang sesuai. Baik, kita ada 2 jenis tindakan, iaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Gerak balas badan manusia terhadap rangsangan boleh dibahagikan kepada tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Pertama sekali kita akan lihat pada tindakan terkawal. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Maksudnya, tindakan yang kita lakukan dalam keadaan sedar. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Contoh, membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari dan bersenam. Maksudnya, tindakan terkawal ni sesuatu yang kita fikir, kemudian kita lakukan. Itu adalah tindakan terkawal. Contoh, bunyi deringan telefon. Bunyi deringan telefon itu adalah sejenis rangsangan. Rangsangan itu akan diterima oleh afektor di dalam telinga manusia. Afektor ini juga selepas ini kita akan sebut sebagai reseptor.
Kemudian impuls yang terhasil di efektor akan dihantar melalui impuls saraf ke otak. Okey, impuls saraf tadi akan dihantar ke efektor. Ya, okey. Sama ada otot atau kelenjar. Kemudian tindak balas efektor inilah yang akan menghasilkan gerak balas. Seterusnya, tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari. Tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Tindakan luar kawal terbahagi kepada dua kumpulan. Tindakan luar kawal yang pertama melibatkan medula oblongata. Di mana medula oblongata tu? Okey, tengok pada gambar raja di sebelah ni. Gambar kawasan yang berwarna kuning. Ini adalah medula oblongata kita di bahagian belakang kepala. Okey, di bahagian belakang kepala kita. Okey. Apa tindakan luar kawal yang dikawal oleh medula oblongata? Denyutan jantung, pernafasan, peristalsis dan juga rembesan air liur. Keempat-empat ini kita lakukan tanpa kita sedar. Dan dia berlaku secara berterusan. Okey, peristalsis. Ini contoh peristalsis. Okey, kamu dah belajar sewaktu kita belajar tajuk nutrisi. Tindakan luar kawal yang kedua melibatkan saraf tunjang. Di mana saraf tunjang? Di bahagian tulang belakang, di dalam tulang belakang kita. Okey, ini melibatkan tindakan refleks. Pertama, menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Katakanlah di atas meja kita ada satu cerik dan kita tersentuh cerik tu. Automatik tangan kita akan ditarik menjauhi cerik itu tanpa kita fikir dulu. Okey. Menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Okey, ni. Ini semua kita buat di luar kawalan. Kita tak fikir dulu. Kita pegang benda panas, nak kena tarik ke tak nak tarik tangan ni? Tak ada. Dia memang secara automatik ataupun kita sebut sebagai secara refleks. Kita akan menggerakkan tangan kita. Okey. Ini adalah aliran impuls dalam tindakan luar kawal. Okey, yang pertama, objek panas. Rasa kepanasan ini adalah rangsangan. Okey, dikesan oleh afektor ataupun reseptor yang ada pada kulit. Okey. Impuls akan mengalir melalui saraf, pergi ke saraf tunjang, kemudian terus dihantar ke otot untuk tindakan. Jadi otot ini akan mengecut mengakibatkan tangan kita bergerak ke menjauhi daripada objek panas. Berbeza dengan tindakan terkawal tadi, bila terkena pada objek panas, bila terkena pada rangsangan, bila terkena pada rangsangan, impuls itu akan pergi ke otak, kemudian baru pergi ke efektor. Okey, tapi tindakan luar kawal daripada rangsangan dikesan oleh afektor, pergi ke saraf tunjang dan terus pergi ke efektor. Apa kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian? Pertama, rangkaian sistem saraf manusia berfungsi untuk mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan.
Sistem saraf yang terjejas lazimnya menyebabkan seseorang itu lumpuh sementara, lumpuh separuh atau lumpuh keseluruhan. Okey, kalau kita tengok ada seseorang tu dia mengalami masalah lumpuh, itu maksudnya dia terganggu sistem sarafnya. Okey, oleh itu kita kena jaga kita punya sistem saraf supaya kehidupan kita boleh berjalan seperti biasa. Itu sahaja untuk bahagian yang pertama, sistem saraf manusia. Terima kasih atas perhatian pelajar-pelajar semua. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.